Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Surah Quraisy ayat 100, ayat yang kedua dari surah yang ke-106. Maksudnya iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Kita dapat bertemu pada hari ini dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah Ustaz akan buat kita mengulang kaji balik, iaitu perkara yang berkaitan dengan adab, iaitu rihlah merehatkan minda, pelajaran ke-19 sebagaimana kamu boleh lihat dalam video ni. Jadi yang pertama sekali, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memberi kredit kepada penulis buku teks ini. Moga-moga dengan apa yang dibuat oleh para penulis buku teks ini mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat pada muka surat 171 ini, sebagaimana paparan dalam video ni, tak nak murid boleh tengok di sini. Di situ ada satu pantun. Pulau Sipadan biru lautannya, tarikan pelancong di seluruh dunia. Mari teroka hargai nikmatnya, agar subur iman di jiwa. Ini dia, Pulau Sipadan ni berada di negeri Sabah. Di negeri Sabah. Jadi satu pulau yang sangat cantik. Kalau ada nak pelajar-pelajar, murid-murid yang berpeluang pergi ke sana, boleh pergi melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia, kita nak pergi berjalan, kita nak pergi melancong, berkelah dan sebagainya, menghayati alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mengambil pengajaran, kita nak ambil iktibar, kita nak ambil satu-satu, kita kata nilai-nilai yang boleh kita terapkan dalam diri kita supaya kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Jadi kita lihat di muka surat seterusnya, maksud rihlah. Rihlah ni ialah pergi melawat atau berkunjung ke suatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Boleh nampak tepi tu kan? Jadi itu di antara maksud rihlah. Rihlah ni bahasa Arab. Jadi makna yang bahasa Melayu dia apa? Iaitu melancong. Itu rihlah lah. Mengembara, kan, ataupun menjelajah, berjelajah, naik basikal ke, naik motor seorang-seorang dan sebagainya, ataupun berkhemah, kamu masuk hutan berkhemah dan sebagainya, itu pun dikira sebagai rihlah. Ataupun kamu pergi ke Syati al-Bahr, iaitu pergi ke tepi pantai, bukan berkelah di tepi pantai, itu pun itu juga rihlah, dikira sebagai rihlah. Dalil yang saya bacakan tadi iaitu daripada surah Quraisy, ayat yang kedua daripada surah Quraisy 106 tu, surah yang ke-106, yang dua itu ayat yang kedua. Nampak tak dalam skrin tu kan? Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Maksudnya iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Iaitu kebiasaan orang Arab, pada musim sejuk mereka akan pergi ke negeri Yaman dan pada musim panas mereka akan pergi ke negeri Syam. Tujuan apa? Untuk berniaga. Iaitu di antaranya bapa Nabi SAW, Abdullah
Yang mana Abdullah ketika mana perjalanan nak pergi ke Syam dan Ustaz dalam perjalanan pulang, Abdullah mendapat sakit. Bila mana Abdullah mendapat sakit, Abdullah meninggal di Madinah. Itu kata perjalanan nak pergi ke negeri Syam. Untuk berniaga. Diarahkan oleh Abdul Muttalib untuk membawa barang dagangan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berada 2 bulan di dalam kandungan ibu baginda. Baik. Jadi anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jarak perjalanan, tengok info bawah tu. Jarak perjalanan sejauh 2 marhalah kira-kira 91 km dikira sebagai musafir. Ini dalam bab kita kalau kita nak sembahyang jamak, qasar dan sebagainya. Bila mana jarak perjalanan kita lebih kurang 91 km, jadi boleh buat jamak, boleh buat qasar. Ini dalam bab jamak qasar lah. Jamak qasar ni apa? Itu kita belajar dalam fiqh. Jamak ni menghimpunkan 2 solat. Sama ada menghimpunkan zuhur dengan asar ataupun menghimpunkan isyak dengan maghrib. Ataupun maghrib dengan isyak. Itu jamak, menghimpunkan. Menghimpunkan ni sama ada mengawalkan ataupun mengakhirkan. Sama ada kita mengawalkan sembahyang asar di dalam waktu zuhur ataupun mengakhirkan, iaitu kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Itu dia panggil jamak. Ataupun pada maghrib kita sembahyang isyak di dalam waktu maghrib, kita mengawalkan, ada yang dipanggil sebagai jamak takdim, ataupun kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak, dia panggil sebagai jamak takhir. Qasar pula iaitu memendekkan sembahyang. Memendekkan ni sebab tu dia, kalau kita perhatikan, kalau kita perasan sembahyang yang kita boleh jamak dan qasar ni iaitu sembahyang yang 4 rakaat. Memendekkan tu pada sembahyang yang 4 rakaat. Adapun sembahyang maghrib tetap kita kena sembahyang 3 rakaat. Jadi kalau kita buat qasar hanya boleh memendekkan isyak sahaja kalau dengan maghrib. Maknanya kita sembahyang maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat. Begitu. Kalau waktu zuhur dengan asar, zuhur 2, asar 2. Dengan syarat kita berniat untuk jamak dan qasar. Baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat pada muka surat seterusnya ni sebagaimana dalam skrin. Adab rihlah. Ada beberapa adab rihlah di sana, iaitu berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan menjadi ibadah. Niat ni penting. Apa-apa pekerjaan kamu buat mesti berasaskan niat, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, perkara, perbuatan itu bermula dengan niat. Apa tujuan kita? Untuk apa kita pergi berjalan, melancong, berihlah, berkhemah dan sebagainya. Jadi mestilah dengan niat yang baik. Bila kita berniat dengan niat yang baik, maka kita akan mendapat keberkatan daripada Allah dan dikira sebagai ibadah. Kamu pergi sekolah, tengok budak gambar, budak pergi sekolah kan. Niat untuk apa pergi sekolah? Kalau kamu niat pergi sekolah nak main, tak dapatlah pahala. Niat pergi sekolah untuk menuntut ilmu supaya dapat mengenal Allah, supaya dapat kita menjadi manusia yang elok di atas muka bumi ni. Bila mana dapat ilmu, kita dapat boleh beradab kepada ibu bapa, beradab kepada guru-guru dan rakan, maka kita akan dapat ibadah, menjadi ibadah kepada kita. Maka setiap langkah perjalanan kita itu adalah ibadah. Baik. Yang kedua, memulakan perjalanan rihlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Sebaiknya kita solat sunat. Ini untuk perjalanan jauh. Kalau kamu nak pergi sekolah tiap hari, kamu tak ni lah, kalau solat subuh lah. Kan kalau kamu keluar pagi tu, solat subuh pastikan berdoa pada Allah supaya selamat. Begitu. Yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Nak pergi rihlah pun kena tengok tempat lah. Janganlah pergi tempat yang tak elok. Jadi tempat ni tempat apa? Tempat yang tidak dilarang oleh Allah. Kamu hari ni nak rihlah. Nak rihlah pergi mana? Nak pergi dekat Batu Kif tu. Contoh kan, nak pergi Batu Kif, nak tengok patung dekat Batu Kif tu. Tu tak boleh lah. Itu tempat sembahan yang bukan Islam. Yang kenapa kita pula nak pergi rihlah situ? Pergi yang tempat elok-elok. Kan begitu. Jadi jangan pula kita pergi duk nak kagum pula. Besar betul patung ni aja, jangan begitu. Jadi itu kita ambil pendekatan, iaitu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi ehwal agama orang lain, kita tak payah campur. Jangan kita hina pun tak boleh, kritik apa pun tak boleh, kita nak tolong pun tak boleh. Kan itu hal dia.
Hal kita apa? Kita Islam. Kita ni meletakkan diri kita sebagai seorang Muslim. Kita buat perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah tempat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Berkunjung ke tempat-tempat yang tak elok, tempat maksiat dan sebagainya. Itu juga adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keempat, duduk elok-elok, belajar-belajar, tolong dengar. Jangan main-main. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Ini bukan kata pergi rihlah saja. Kamu nak pergi main dekat bawah rumah kamu ke, kamu nak pergi bermain di dekat luar rumah kamu, nak kayuh basikal ke, kamu nak pergi jogging ke, kamu nak buat apa? Kan, apa jua perkara yang kamu nak buat, mestilah menutup aurat. Bukan sekadar pergi rihlah saja. Apatah lagi kalau kamu nak pergi rihlah, balik kampung dan sebagainya, nak pergi melancong, pakaian, aurat, tolong jaga. Kerana aurat kita ini adalah maruah kita. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Kita tak boleh tunjuk kepada orang lain sebagaimana Ustaz pernah sebut pada kamu. Yang keenam, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Jadi ni kena jagalah. Kan, mata, telinga, fikiran. Kena mengagungkan. Mana melihat sesuatu yang kita pergi rihlah tu, kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita lihat orang berjalan dan sebagainya, ataupun tengok orang ni, oh cantiknya, tak boleh kan? Jadi kita kena, benda tu kena jaga, mata, telinga dan fikiran kita. Yang ketujuh, sentiasa menjaga waktu solat. Pergi mana pun semayang kena jaga, nak belajar, tolong jaga. Sama ada kita main ke, kita apa, berjalan ke, ataupun kita pergi mana. Kamu menonton televisyen ke apa semua, solat mesti kita jaga, mengikut waktu-waktu dia. Yang ke-8, sentiasa mengingati dan sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah dengan menyebut Alhamdulillah, dengan menyebut Subhanallah. Bila kita melihat satu-satu yang cantik, satu-satu yang indah, kita menyatakan Subhanallah, Masya Allah. Kita tengok cantik, Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan adab semasa rihlah. Itu gambar apa tu? Cuba tengok. Dia duduk tengah apa? Borea Pulau Pinang tu. Baik. Kelebihan beradab semasa rihlah, iaitu tenangkan fikiran. Kita lebih kelebihan dia apa? Kita dapat menenangkan fikiran. Nampak yang warna merah tu kan? Kita berrihlah, tenangkan fikiran. Maknanya boleh menenangkan fikiran kita. Fikiran duk pening, serabut contohlah kan. Jadi kita akan berasa tenang bila kita melihat pantai. Orang boleh tenang kadang-kadang bila melihat warna hijau, tengok hutan hijau dan sebagainya kan, tenang. Kan, ada orang tenang tengok apa, jalan jam, tenang. Tengok jalan jam dia tak tenang, dia jadi serabut kepala. Kan, jadi benda yang tenang. Ada orang tenang dia tengok kolam ikan contoh. Dekat sekolah kita kan ada kolam ikan, duduk depan kolam ikan. Kan kita tanya buat apa tu? Kan dia kata menenangkan fikiran Ustaz. Dia tengok ikan, dia rasa tenang. Ni macam-macam lah. Ada orang tenang dia suka pergi tandas. Macam kamu lah. Kan kamu suka sangat pergi tandas. Apa saya suka sangat pergi tandas? Bila saya pergi tandas, saya tenang fikiran. Itu tak apa nak kenal lah kot. No? Baik. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah. Seterusnya, merangsang minda. Ini dia akan merangsang minda kita. Kadang-kadang kita kena pergi berkelah, kita kena pergi melancong. Bukan tak perlu jauh-jauh. Kita pergi satu tempat. Kalau boleh kamu pergi JL99 depan sekolah tu. Cakap kata pelajar Seri Murni, dia mungkin dia bagi free. Kan? Jadi bila kamu pergi di situ, tengok itik, tengok dinosaur batu tu kan. Mungkin kamu akan rasa minda kamu akan berjalan. Oh, itik dia boleh berenang dalam kolam. Dia akan memberikan kamu input ilmu-ilmu yang sampingan. Baik. Kemudian bila kita rehlah berjalan, kita akan dapat banyak pengalaman. Kemudian kita akan bertambah iman di jiwa kita. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini. Masya Allah. Jadi tingkatkan keimanan. Masya Allah, kan kita akan menjadi rasa lagi kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata maruah diri dipertahan ni adalah satu perkara bila mana kita jaga diri kita dalam sebagainya dalam perjalanan ataupun ketika rehlah. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, tengok bawah sikit rumusan bawah ni. Kan Ustaz nak tunjuk pun tak tahu tu mana tunjuk ni. Tadi ni. Nampak tu?
Ni. Rumusan. Rehlah amat digalakkan dalam Islam kerana kita dapat meneroka alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebenarannya. Ni digalak dalam Islam ni. Kan Allah sebut, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah apa akibat yang Allah jadikan kepada umat-umat orang-orang terdahulu yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun Allah suruh kan, kul siru fil ardi fanzur, berjalanlah di atas muka bumi, tengok. Allah suruh tengok supaya kita ambil iktibar dengan apa yang berlaku. Jadi anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, Ustaz mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan kamu bersama-sama dengan Ustaz. Hari ini kita membahaskan beberapa perkara, iaitu tentang maksud rehlah, dan di sana ada dalil nakli, iaitu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang rehlah, bagaimana orang Quraisy dahulu, sifat mereka sering berulang-alik daripada Mekah ke Yaman dan Mekah pergi ke Syam untuk berniaga. Dan Ustaz huraikan dah beberapa adab rehlah ini sebagai ulang kaji kan, belajar kan. 8 perkara yang menjadi adab kepada kamu nak pergi rehlah, dan di sana ada beberapa kelebihan beradab semasa kita berrehlah. Moga-moga selepas ini kamu dapat berrehlah dengan baik, dan Ustaz harap pelajar-pelajar yang ada dapat memberikan kerjasama, boleh belajar. Jangan tinggal solat. Penting, jangan tinggal solat. Ustaz ulang-ulang banyak kali, solat tolong jaga, jangan tinggal. Sentiasa hormat ibu bapa, sentiasa hari ni hari Jumaat berselawat, jangan lupa selawat yang Ustaz ajar. Sunan selawat yang Ustaz ajar, solat tafrijiyah, solat tayyibah, ingat lagi dah. Tolong baca, perbanyakkan selawat supaya moga-moga pelajar-pelajar dapat menjadi pelajar yang baik, anak-anak yang baik, dan juga moga-moga akan menjadi pejuang-pejuang Islam yang akan mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala di masa hadapan. Jadi Ustaz mohon maaf terkasar bahasa silap kata, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam tajuk yang lain insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.